Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 7 hari bulan 11 2021, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Tafsir suratul Ahzab iaitu surah yang ke-33. Surah yang ke-33, juzuk yang ke-21. Sambungan kita bermula ayat 9. Sambungan kita bermula ayat 9. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 905. Muka surat 905. Baik para pelajar sekalian, kisah kita pada kali ini bermulalah episod peperangan Al-Ahzab. Peperangan Al-Ahzab yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, didik kita supaya bersiap sedia sentiasa untuk mempertahankan agama Allah daripada diserang oleh musuh-musuh Allah. Ada kalanya melalui ketenteraan, seperti berlaku dalam peperangan Ahzab, dan juga ada kalanya peperangan melalui media. Biasanya media ni dimainkan oleh puak munafikin dan geng-geng dia. Jadi kita tengok semua strategi ini perlu diperkasakan. Tak kiralah siapa saja, media munafik ke, media puak kafir ke, media anak-anak orang Islam sendiri yang terpengaruh dengan kafir, yang dipanggil golongan liberal, golongan sekular, maka peperangan itu berterusan berlaku. Sebab itu Allah rakamkan kepada kita peperangan yang besar ini dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita baca dulu ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Ayat kita ayat 9 hingga 11. 3 ayat saja untuk siri ini. Muka surat 905 untuk Jawi punya edisi. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
Ini dia panggil peperangan Al-Ahzab. Peperangan ataupun dalam bahasa Arab dipanggil ghazwah. Ghazwah. Untuk maklumat para pelajar kita, dalam secara Islam ni ada dua. Satu dia panggil ghazwah, satu lagi sariyah. Kalau ghazwah itu peperangan besar dihadiri, diketuai oleh Nabi SAW sendiri. Satu lagi dia panggil sariyah, tentera kecil. Tentera kecil, biasa ini Nabi kita SAW hantar sahabat-sahabat yang mengetuai dan beberapa orang yang dipilih dalam kumpulan tersebut. Mana Nabi tak hadir lah. Baik. Berapa peperangan di Madinah yang besar? Dalam bandar Madinah, dua saja. Peperangan Uhud pada tahun yang ketiga. Kemudian Ahzab tahun yang kelima. Rentetan daripada Ahzab, iaitulah peperangan pengepungan Bani Quraizah. Manakala kita nak pecahkan, ya Bani Quraizah yang ketiga. Sebelum tu ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, sudah ada pengusiran mereka daripada Madinah. Tapi Bani Quraizah ni melampau. Kita tengok nanti bagaimana kejahatan yang mereka buat dan apa tindakan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Tengok ayat. Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat kenangkanlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu bila izja'atkum junudun, pada masa kamu didatangi oleh tentera Al-Ahzab. Berapa ramai tentera Ahzab ni tuan-tuan dan puan-puan? Tengok nota di bawah. Nota 1440. Mulai ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya bersyukur akan nikmat Allah kepada mereka dengan menyelamatkan mereka dari serangan tentera Al-Ahzab. Tentera Ahzab ni tuan-tuan tanda, dia punya nama tentera gabungan. Dia panggil Ahzab, gabungan kumpulan-kumpulan yang ramai sekitar Madinah. Berapa ramai kumpulan ini mengikut ahli sejarah. Untuk tuan-tuan yang ada buku Madinah Munawwarah ni, boleh buka muka surat 220. Muka surat 220. Abu Anas ada catat di sini sedikit tentang sejarah Al-Ahzab. Peperangan ini, tuan-tuan tanda, berlaku pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah mengikut majoriti ahli sejarah. Bersamaan dengan tahun 627 Masihi. Al-Ahzab, Al-Ahzab tu maknanya gabungan kabilah-kabilah, parti-parti, kumpulan-kumpulan yang ramai. Macam mana tak ramai tuan-tuan? Gabungan kafir Quraisy Mekah dengan kaum Yahudi di Madinah, satu. Yahudi Bani Nadir ataupun Bani Quraizah. Dan beberapa kabilah lain seperti Ghatafan, Bani Asad, Bani Salim, Bani Fazarah, Al-Ashja' dan Murrah. Tentera Ahzab ini terdiri daripada 10,000 orang. Tentera yang bersenjata lengkap dan mempunyai kelengkapan dan bekalan yang banyak. Dalam Rahiqul Makhtum dia senaraikan bilangan tentera Quraisy di bawah pimpinan Quraisy saja. Di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harbi, terdiri daripada 4,000 orang, 300 ekor kuda dan 1,500 ekor unta. Bila oleh kerana peperangan ni agak gawat, 10,000 dijangka tentera mengepung Madinah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengumpul tentera Islam hanya seramai 3,000 orang. Tuan-tuan bayangkan 3,000 Madinah mahsura, dikepung oleh puak-puak bani-bani yang kita sebut tadi dan Yahudi yang menjadi duri dalam daging, yang menjadi apa ni orang panggil penikam dari belakang, iaitu Yahudi Bani Quraizah. Tempat dia di mana? Di sebelah Masjid Quba atas. Quraisy mari daripada bawah. Kita tengok lokasi. Kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Uhud nanti, insya-Allah biasanya ana akan bawa naik. Kalau tak sakit lutut lah, naik atas bukit tentera pemanah tu, kita nampak lokasi tu. Masya Allah. Kata orang, ka'annaha syahidu ain. Macam kita duduk depan tentera Ahzab. Itu menariknya, kita belajar sirah di tempat dia. Allahu Akbar. Kerana itulah di antara sebab saya tulis kitab ni, buku ni, untuk tuan-tuan pergi ke Madinah, ada panduan. Di mana peperangan, di mana Allahu Akbar. Baik. Tengok nota tak habis lagi. Jadi tentera Ahzab seramai 10,000 orang yang telah datang mengepung bandar Madinah dengan tujuan hendak menghancurkan Islam dan umat Islam. Maknanya dalam bahasa Arab dipanggil Ghazwu al-Istisal. Serangan mati. Makna lepas kita lanyak ni tak ada lagi. Islam tak akan ada lagi atas bukit, atas muka bumi. Itu perancangan mereka. Dia tak baca habis ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Jalla juga ada perancangan untuk membela hamba-hamba dia yang beriman, untuk menyebarkan Islam. Baik. Al-Ahzab, tengok masih lagi nota bawah. Al-Ahzab ialah pasukan-pasukan tentera yang bergabung. Angkatan tentera musuh itu terdiri dari kaum-kaum Arab musyrik penduduk Mekah dan lain-lain daerah yang dibantu oleh kaum Yahudi di Madinah. Peristiwa ini juga terkenal dengan nama peperangan Khandaq, kerana orang-orang Islam telah menggali khandak, gali parit, di sekeliling bandar Madinah untuk menahan serbuan tentera musuh yang berganda-ganda jumlahnya itu berbanding dengan tentera Islam. 3,000 lawan dengan 10. Bila Nabi SAW tengok keadaan gawat, bilangan mereka ramai, maka Nabi bermesyuarat. Bila bermesyuarat, salah seorang daripada pakar strategi peperangan ini, nama dia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah, kami kalau di tempat kami, bila tak mampu nak lawan, kita buat parit. Khandak. Maknanya kita buat parit yang jangkaan kuda lompat tak lepas. Tengok. Tuan-tuan kena ingat, parit ni digali dengan cangkul, bukan dengan bulldozer, bukan dengan apa ni, jentolok, tak ada. Gali dengan cangkul. Luas mana ukuran parit? Tengok dalam buku Madinah ni, muka surat 222. Ahli sejarah menyebut, menurut Syekh Muhammad Bashamil, panjangnya dia kata lebih kurang 5,000 hasta. 5,000 hasta. Lebarnya dia kata apa? 9 hasta dan dalamnya kira-kira 7 hasta. Mana kira 9 tu kira kuda nak lompat tak lepas. Menurut Syekh Ghali Syangkiti pula, panjang dia 2.7 km, kilometer. 2.7 km, mana 2,700 meter lah. Lebarnya 40 hasta. Tengok. Beza kan? Dan dalamnya 20 hasta. Berbeza lah. Mungkin parit dah tak ada. Ini semua ni analisa yang dibuat. Syekh Muhammad Al-Syahid Al-Wakil, dia kata panjangnya 2 km lebih. Maknanya sekitar itulah. Lebar 5 dan dalamnya 3 meter. Wallahu a'lam. Yang pentingnya proses penggalian parit itu dijalankan oleh setiap 10 orang sahabat di arah menggali parit sepanjang 40 hasta untuk 10 orang. Gali dengan cangkul. Tentera Islam 3,000 orang, gali berapa hari? Beberapa hari saja mereka menggali. Itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila digali parit ini, sampainya puak-puak Quraisy terkejut tengok,
Mana ada benteng kat sini? Rupanya sudah ada benteng. Sudah ada benteng yang mereka pun tak perasan sudah ada tembok di situ. Banyaklah tuan-tuan berlakunya beberapa mukjizat. Makanan tak cukup, batu besar yang patah dah cangkul ni, Nabi kita ketuk dengan tangan dia yang mulia, Nabi kita bagi pukul hancur jadi pasir. Banyak timbul mukjizat yang nak mentasbitkan, nak menguatkan jiwa tentera-tentera Islam supaya tidak goyah dan tidak takut. Kata orang sekarang, supaya tidak mudah koyak dengan diayah yang dimain oleh puak-puak Yahudi, puak-puak munafikin. Baiklah, bagi jemaah yang nak pergi Madinah, bawa buku ni, insya-Allah boleh pergi. Ada garis panduan lah, nak cari tempat tu payah dah. Tapi sekarang ni alhamdulillah di Muzium Madinah dia panggil macam replika parit, di mana dia orang buatlah, alhamdulillah sudah ada markas. Kalau tuan-tuan pergi mana berkesempatan pergi melawat di Muzium Madinah, dia akan tunjuk satu-satu. Jadi kita kalau kebetulan gaib pula pembaca sejarah, menarik tuan-tuan, alhamdulillah. Baik. Jadi ayat ini Tuhan sebut kepada kita, balik pula kepada ayat. Kalau tidak tak habis dah cerita perang Ahzab ni panjang. Saya bersemangat dah ni. Cakap tuan-tuan pula nak lari. Izja'atkum junudun. Tengok dalam Quran. Ketika datangnya tentera Ahzab, berapa ribu? 10,000. Nak lanyak Madinah. Sebulan dia orang kepung Madinah. Nak masuk tak boleh. Ada beberapa percubaan. Seperti Amr bin Audud, dia cuba nak lompat dengan kuda dia. Sop pergi, bom, jatuh dalam lubang, dalam parit. Sahabat-sahabat Nabi pun lontar dia dengan batu. Dia kata, la. Ana Faris, maksud saya ni tentera berkuda, bukan anjing, lontar dengan batu. Berasa nak turun mari. Awak Kelantan kata, kedai bel lagi, walaupun dia sudah duduk dalam keadaan yang begitu kawak. Maknanya hero ni, hero ni bertarah, orang panggil tarah tuk singa lah kita panggil dah. Berani ni, nak lawan ni. Hero berani turun. Main lontar-lontar tak mau. Walau dia kena lontar dah. Jadi sahabat turun, bagi Amr. Itu di antara percubaan yang dibuat. Tapi tak masuk. Tak boleh nak serang, masuk tak boleh. Bila lama diserang, tuan-tuan kena ingat, ini Quran. Quran dia tak detailkan cerita peperangan. Allah nak ambil pengajaran kepada kita, nak detail, tengok dalam kitab sirah. Bila Madinah telah dikepung, tuan-tuan kena ingatlah. Kita dah baca dah ayat yang lepas, persiapan dengan tawakal kepada Allah, jangan takut, buat perjanjian baik-baik, kita tak akan lari apabila dikepung. Semua itu dipanggil tamhid untuk peperangan ini. Maka Allah pun sebut kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah Taala ke atas kamu, walaupun kamu dikepung, diserang, dikepung oleh puak kafir. Fa arsalna alaikum. Fa arsalna alaihi, maaf. Tengok ayat. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Lalu kami hantarkan kepada mereka dua tentera. Tentera Allah Ta'ala, dua perkara Tuhan hantar mari. Yang pertama, angin ribut yang kencang. Dia kata fa arsalna alaihim rihan syadidatal hubub, angin kencang. Tengok bagaimana angin kencang ini. Sebagaimana kata ulama tafsir, ketika Quraisy dengan geng-geng dia kepung Madinah, maka Allah Ta'ala hantar mari, dia panggil rihus sabah, angin kencang, kuat, sejuk, yang boleh tercabut dia punya pengikat kemah kapal ini bercabut. Bila kemah dia tercabut,
Saqatit turab fi uyunihim. Debu tu mari masuk dalam mata dia. Wa ma jatil khailu ba'da. Apa ni khail? Kuda-kuda perang pun jadi macam panik. Tak nak menyerang. Dan banyak mati kuda, kambing-kambing. Karena itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, nusirtu bis sabah. Mana aku diberi pertolongan Allah Ta'ala dengan angin kencang ini, wa uhlikat Ad bid dabur. Dan tentera Ad, kaum Ad mati dengan dabur, dengan nama jenis angin itulah. Jadi kita kata alhamdulillah, dua-dua tu jenis angin belaka. Allah hantar mari angin. Itu tentera yang pertama. Wa junudan lam tarauha. Angin tu nampaklah, mari angin. Wa arsalna alaihim junudan minal malaikati lam tarauha. Dan aku hantar juga kepada mereka tentera-tentera dari kalangan malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya. Tentera tak nampak. Dia panggil tentera dari kalangan malaikat. Ada kata malaikat, yang ramainya malaikat lah. Malaikat mari campak dalam hati mereka gerun. Rasa takut nak balik. Walaupun dia ramai, tapi rasa takut. Itu Allah Ta'ala kuasa, maha berkuasa. Dia campak je perasaan takut dalam hati pokok kafir ni, tak berani nak lawan. Ada ulama mengatakan, termasuk juga beberapa orang sahabat Nabi yang main peranan secara, orang panggil secara psikologi. Tengok perang psikologi hebat. Seperti peranan Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani. Nu'aim bin Mas'ud ni ada cerita dia. Menarik tuan-tuan. Saya jadi susah hati ni hari ni. Nak tak cerita, rasa nak cerita. Nak cerita takut panjang. Tuan-tuan baca dalam buku ni, muka surat 225. Peranan Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i dalam Al-Ghatafani dalam peristiwa ini. Jadi Nu'aim ni, dia ni orang tak tahu. Tak tahu lagi dia masuk Islam. Maka dia mari jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa peranan saya? Apa peranan saya? Nabi kata, Nu'aim ni seorang tentera ramai, tapi peperangan ni ada strategi sendiri. Strategi sendiri. Maka Nu'aim besok dia pergi. Dia pergi main psikologi dengan Quraisy. Dia kata, hey Quraisy, puak-puak Yahudi ni macam nak belok je, macam menyesal je sokong kamu, nak tarik balik dia punya sokongan. Pasal itulah kita tak pelik lah kalau kita tengok zaman kita pun ada juga main tarik balik dah, tarik sokongan ni. Ada juga zaman tu. Dia orang nak tarik balik sokongan tu. Habis macam mana kita nak janji supaya tak tarik balik? Kamu minta beberapa orang pemuda dia duduk di sini. Kalau dia belot, sembelih puak ni. Sudah. Dia pergi tempat puak Quraisy. Yahudi nak belot. Dia pergi pak Yahudi pula. Quraisy nak lari balik tu. Habis, kalau kamu rasa tak selamat, ambil dia punya orang. Mana dia laga-lagakan orang ni. Dia orang kata betul sungguh. Tiba-tiba datang wakil Quraisy jumpa Yahudi. Wakil Yahudi jumpa Quraisy. Betul sungguh. Apa yang dimain oleh Nu'aim bin Mas'ud. Ini dia panggil perang saraf. Baik para jemaah sekalian. Maknanya, ulama tafsir kata, junu dalam tarha itu malaikat. Dan ada juga tentera yang Allah hantar mari, beberapa orang sahabat Nabi menyusup masuk dalam tentera kafir untuk main perang saraf. Dia panggil al-ghazwul fikri. Untuk nak mencelarukan keadaan mereka. Mula menimbul curiga di kalangan ahli-ahli Ahzab, ahli-ahli pakatan yang nak serang Madinah. Yang nak serang Madinah tu, dia orang panggil main kucak kacir kat dalam. Jadi mula timbul curiga. Yahudi curiga dengan Quraisy. Quraisy Yahudi curiga dengan Yahudi. Bani ni mula dia orang mula rasa tak selesa. Tadi semangat. Itu mainan. Baik.
Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan segala apa yang kamu lakukan. Tuhan kata, aku mau ingat, aku tengok semua apa yang kamu lakukan. Mana tentera jangan cuba nak belot, tentera jangan cuba nak lari. Allah tahu apa yang kamu buat. Ikhlaskan perjuangan, mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak gambarkan kepada kita bagaimana keadaan gawatnya suasana pada saat itu. Bagaimana gawatnya. Tengok ayat 10. Sebelum ayat 10 tu, ulama kata Al-Biqai kata bima ta'malun wa kana Allahu bima ta'malun. Allah Ta'ala tengok apa yang kamu buat. Jadi setengah ulama tafsir kata ay min hafril khandaqi wa ghairihi minas sidqi fil iman. Siapa yang betul-betul ikhlas gali parit. Penat tuan-tuan gali parit ni, makanan dah tak cukup. Nabi SAW ikat batu di perut, lapar, tak ada makanan. Sahabat-sahabat juga kelaparan. Sehingga sahabat Nabi nama Jabir radhiyallahu anhu, dia balik rumah. Tanya isteri dia, apa ada dekat rumah kita? Dia kata ada gandum sikit, anak kambing ada seekor. Tak apalah, Jabir kata, aku sebab tengok Nabi SAW kelaparan. Sahabat lagi ngadu dengan Nabi Rasulullah lapar. Nabi kita tengok di batu dia perut dia ada 2 biji batu sudah diikat di perut. Jabir sembelih kambing, bagi isteri dia buat gandum, buat roti. Dia kata, aku nak pergi panggil Nabi. 2-3 orang dengan sahabat-sahabat yang besar mari makan di rumah kita waktu tengah hari nanti. Pergi. Sampai dekat Nabi, dia bisik, ya Rasulullah, kejap lagi masak makanan. Dia jemput Rasulullah dengan beberapa orang sahabat ke rumah untuk makan. Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iklan, ya ma'syar, wahai para tentera semua, Jabir jemput kamu makan di rumah dia. Masa tu yang duk gali parit tu lebih kurang 1,000 orang. 1,000 orang. Semua tentera perang 3,000, tapi yang gali parit tu 1,000 orang. Jabir anak kambing seekor. Kalau di tempat kita ni tak apa juga, ada buah hara kan. Tak tahu, orang luar tak tahu. Orang Kelantan buah hara ni biasanya kalau orang sembelih kambing lah, kekah ke apa benda, buah hara berpisah tiada di negeri kami ni. Kelantan. Seekor kambing buah hara satu guning. Kadang-kadang kita cari kambing korek dalam apa ni mangkuk, tak jumpa buah hara. Jadi, kalau ada buah hara ramai juga. Ni Jabir mana ada buah hara. Nabi panggil semua. Jabir balik ke rumah dia. Ya Ummu Jabir, ya apa ni, isteri dia. Malu kita. Apa yang malu tu? Aku panggil bisik dengan Nabi, Nabi panggil semua tentera datang. Macam mana makanan sedikit? Ini peranan muslimah. Ibu-ibu, kakak-kakak, makcik-makcik semua, peranan wanita dalam rumah sangat besar. Jangan panik. Patut isteri dia bercakap pinggang. Kau cakap apa ni? Tak erti tak erti kecek kira kamu ni. Lah. Isteri dia cerdik, dia tanya. Engkau panggil ke Nabi panggil? Engkau panggil ke Nabi panggil? Dia kata Rasulullah yang panggil. Kita beriman dengan Nabi SAW, dengan kitab yang turun dari langit. Apa yang kita pelik dengan Nabi nak panggil 1,000 orang? Relax. Tenang Jabir. Yang puncak tadi, berpeluh balik. Inilah contoh isteri salihah. Boleh menenangkan suami di saat kegawatan. Alhamdulillah. Selesai makan, selesai masak, Nabi kata jangan sentuh makanan itu. Tutup. Nabi datang hidang makanan. Alhamdulillah. Semua tentera dapat makan. Makanan tu tak habis. Nabi kata Jabir, makanmu, keluargamu bagi pada jiran. Itu mukjizat Nabi dalam peperangan Ahzab. Banyak lagi. Baik. Kita pergi kepada gambaran bagaimana huru-haranya suasana itu.
iz ja'ukum min fawqikum. Masa itulah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu kamu, dari sebelah wa min asfala minkum, dari sebelah hilir kamu, tempat pertahanan kamu. Mana hulu hilir ni tak jumpa cari kita kan. Dia kata min fawqikum ay min jihatil masyriq, dari sebelah timur. Yahudi dari sebelah atas. Gini lokasi dia tuan-tuan. Tuan-tuan pergi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah masjid Nabi itu sebelah Babus Salam. Ini saya nak bagi gambaran teruslah. Kan? Duduk di Babus Salam tu kita tengok belah kanan ada bukit. Sekarang ni bukit tu gondol lah, tak ada bangunan. Nampak terus bukit. Bukit itu nama dia Jabal Silak. Jabal Silak. Di situlah rumah Jabir. Di tepi bukit tu. Sebelah bukit itu, itulah Khandak. Bermulanya parit. Parit ni dia gini. Madinah ni macam ni. Belakang ni bukit, Yahudi punya. Depan ni kosong. Dia panggil macam kekang kuda tu. Nah, sini tempat kosong. Maka di sini dia dikali parit. Daripada Jabal Silak, dia pergi ke Ajimati Syaikhaini. Jalan nak pergi ke Uhud. Itu yang kata lebih kurang 3 km tadi. Itu parit situ. Maka Nabi kita SAW ketika datang dari sebelah timur, sebelah syarq, sebelah timur, jadi Yahudi di sebelah hatan, belah Masjid Quba. Wa min asfala minkum, dari bawah tu daripada Mekah. Geng-geng Quraisy datang daripada. Quraisy ni kalau dia datang, dia berkumpul di mana? Dekat dengan Masjid Qiblatain. Dekat dengan Masjid Qiblatain, tuan-tuan pergi. Sebab di sana banyak telaga-telaga, banyak perigi. Jadi dia orang kumpul di sana. Dia panggil Mujtama' al-Asyal, tempat kumpul air situ. Jadi Quraisy kumpul di situ. Nabi kita buat parit daripada Masjid 7 pergi ke Ajimati Syaikhaini, pergi ke dekat dengan jalan lagi ke Uhud. Jelas itu. Maka kafir mari daripada sana bawah, Yahudi dari atas. Wa izzaghatil absar, dan masa itu ialah masa pandangan mata kamu tidak berketentuan arah. Mata terbeliak, tengok, 10,000 ramai. Wa balaghatil qulubul hanajir, mata tak tentu arah kerana gempa dan bengong, serta hati pun resah gelisah kerana cemas dan takut. Wa tazunnuna billahi az-zununa, dan masing-masing kamu pula menyangka terhadap Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai sangkaan. Apa dia sangkaan tu? Tengok nota di bawah. Dari ayat ini hingga ayat 24, Allah Ta'ala menyatakan tentang penderitaan yang telah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dalam peperangan Ahzab, dan tentang berbagai-bagai pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap Islam, dan juga tentang pendirian teguh orang Islam dalam peperangan itu. Jadi Yahudi mari belah ni atas, Quraisy mari belah ni, terkepunglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya satu sudut ya perang. Tapi geng-geng Yahudi Bani Quraisyah batal perjanjian. Dia punya tarik, dia punya sokongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bergabung dengan Quraisy. Bayangkan keadaan gawat. Atas bawah serangan. Atas bawah. Sebab tu Allah gambarkan terbeliak biji mata ni. Itu gambaran bagaimana Allah gambarkan ke dalam Quran tentang perkara ini. Terbeliak biji matamu. Dan ada macam-macam sangkaan yang telah berlaku kepada orang Islam dan sekitarnya. Ada yang mengatakan hati itu kinayah lah, hati sampai ke halkum. Ada kata hati itu naik, tak naik lah hati duduk situ kan. Az-zununa anwa'uz-zan, berbagai-bagai sangkaan mereka kepada Allah. Ada kata Tuhan tak tolong dah. Macam-macam munafik ni mari hasut, mari attack, mari khianat kepada orang Islam supaya orang Islam jadi lemah. Kena lanyak dah kita, mati habis dah. Macam-macam.
Tengok ayat 11 Allah gambarkan hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman. Orang beriman kena ujian macam ni, mantap, lagi kuat dia punya ketahanan jiwa. Sebab kita yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita tentera Islam, bukan tentera lain. Jelas. Wazulzilu zilzalan syadidan, dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Allah gambarkan zulzilu. Zilzal macam satu gempa bumi, goncangan yang kuat. Kalau orang yang lemah iman, lompat lari. Kata di Mawardi, zulzilu hurriku bil khauf. Dalam hati mereka rasa takut yang kuat. Ada katakan goyah dia punya pegangan. Ada yang mengatakan harrakumul amru bis sabat. Allah Ta'ala bagi arahan supaya tetap pendirian. Yang besarnya, main peranan besarnya puak munafikin. Bila tentera Islam dikepung, panuh begini. Orang kata berceracok panuh. Bergerak keluar daripada tempat kita berlindung, kena lalu. Salah seorang daripada sahabat yang kena panuh ni siapa? Yang mati tu Sa'ad bin Mu'az, kena di sini. Dan cerita dia lepas pada ni, insya-Allah. Lepas pada peperangan Ahzab ni, bila kita pergi ke Bani Quraizah nanti, di sana cerita Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu yang mati kena panah dalam peperangan ini. Tak ramai mati sebab mereka terkepung, duduk dia berlindung. Jadi orang munafikin cakap, Muhammad ni sedap ni, waktu batu besar dekat dengan Jabal Silak tu, ada batu besar, sahabat-sahabat ketuk, pukul, patah dia punya cangkul. Patah. Tak bergerak. Batu ni duduk tengah parit. Kalau kita tak pecahkan batu ni, nanti sedaklah kuda Quraisy datang, lompat atas batu ni, naik sebelah-sebelah. Jadi mesti kena pecahkan. Nak gali ikut lain bukan satu benda yang senang. Payah. Maka ketika itulah sahabat beritahu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, batu besar. Nabi kita duduk atas bukit, nama dia Jabal Rayah, Masjid Rayah. Sekarang ni masjid tu masih ada lagi, dekat dengan stesen minyak yang kita mari daripada Tariq Sultanah tu. Waktu ana duduk tulis buku Madinah ni bukan senang tuan-tuan. Masa tu tak ada lagi media sosial, Facebook ni yang menyebabkan ada kumpulan yang pergi cari tempat. Kita baca dalam kitab lama, mengembara naik dengan sahabat-sahabat naik, cari-cari celah-celah rumah orang. Mana masjid? Ada mau itu. Kecil ya, surau kecil. Sekarang ni sebab telah di pihak pelancongan telah buka pintu luas-luas untuk tuan-tuan pergi cari pergi cari tempat-tempat sejarah. Jadi Nabi turun daripada bukit, Nabi tak ambil cangkuk, Allahu Akbar, keluar cahaya menuru ke arah Yaman. Nabi kata Yaman akan jatuh. Keluar ke arah Syam, Nabi kata Syam akan jatuh. Rom akan jatuh. Keluar ke arah Parsi akan jatuh. Cahaya tu. Jadi orang munafikin cakap, cakap besar Muhammad, Rom lah, Parsi lah, Yaman lah. Nak pergi keluar buang air pun takut. Apa punya? Ni tu. Ini dia panggil zulzilu. Dah lah musuh depan, si munafikin pula duduk main peranan, duduk attack, duduk orang panggil, duduk main benda-benda yang pelik-pelik ni lah, duduk menyusahkan orang Islam. Jadi adalah yazunnuna billahi az-zununa. Orang lemah-lemah hati kat ingat, kena dah kita kali ni nak lawan sangat buat geng-geng ni, macam-macam lah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil 3 ayat dulu. Cerita Al-Ahzab ni insya-Allah panjang lagi, kita sampai ayat 24 nanti. Baru kita tamat. Bagaimana peranan munafikin, bagaimana peranan puak-puak kafir, insya-Allah kita tengok dalam siri yang akan datang. Baik. Kita pergi kepada Al-Fawaid. Saya yakin tuan-tuan nak dengar lagi cerita ni. Tunggulah. Kita akan sambung lagi lah, banyak hari ni peperangan Ahzab ni, insya-Allah.
Al-fawaid, beberapa faedah dari sudut tarbawiyah, dari sudut pendidikannya, apa yang kita dapat kutip para pelajar sekalian. Yang pertama, ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallah, ini Allah Ta'ala sebut kepada kita nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebab apa Tuhan guna nikmat? Ingatlah nikmat aku ke atas kamu. Kenapa Tuhan bangkit nikmat di sini? Jawabnya, kanal amru fi ghayati syiddati wal khauf. Kerana keadaannya sangat gawat. Balighan ilal ghayab, kemuncak kesusahan itu berlaku. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar bagi tentera angin dengan malaikat. Tak berlaku pertempuran, pertumpahan darah yang banyak. Tak berlaku. Dengan sebab angin tadi terbalik dia punya kemah. Makanan-makanan dia pun masuk asir habis. Kuda-kuda dia pun terbalik. Yang menyebabkan puak-puak Quraisy lari balik. Kenapa kita tak nak syukur? Ingat nikmat Allah Ta'ala. Tuhan bagi kemenangan yang begitu besar kepada kita. Di saat kita begitu takut, Allah Ta'ala bagi pertolongan. Bukan setakat itu, tuan-tuan dan puan-puan. Bila tentera lagi balik, maka Nabi buat satu statement, satu kata-kata yang mukjizat. Nabi kata, al-an naghzuhum wala yaghzunana. Selepas peperangan ini, orang kafir tak akan serang lagi Madinah. Kita akan keluar berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Mereka lawan, kita perang. Itu penegasan dari Nabi SAW. Sampai hari ini, mukjizat itu berlaku, tak berlaku peperangan dengan kafir di Madinah. Tu ada peperangan dengan Hajjaj, sama-sama Islam. Bukan orang kafir tak masuk dah. Maka Allah peringatkan kepada kita, ingat nikmat yang besar daripada aku. Ingat nikmat yang besar daripada aku, apa dia? Iaitulah nikmat pertolongan Allah di saat begitu gawat. Yang kedua, ayat yang sama lagi lah. Yang bagi lil muzakkir an yufassila fima zakkara bih. Tengok. Ini dari sudut uslub pendidikan. Kalau kita nak beri tazkirah kepada orang, kita kena beri biar lengkap. Sebab dia lebih memberi kesan dalam jiwa kita. Sebab itu ana suka sebelum kita bagi tazkirah mana-mana lah, kat surau, ke masjid, ke mana, ana suka baca dulu, rujuk dulu tajuk yang berkaitan. Contohnya hari ni orang ajak kita tentang kelebihan istighfar. Maka beberapa tajuk mesti ada. Yang pertama, definisi istighfar. Yang kedua, kelebihan istighfar. Yang ketiga, kaifa, bagaimana kita nak beristighfar, bagaimana. Yang keempat, asar ataupun simar, kesan. Barulah pendengar dengar, walaupun dalam 40 minit, 30 minit, 1 jam, komprehensif kita punya perbincangan tu lengkap. Ini penting. Sebab tu dalam ayat ini Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matal iz ja'atkum junudun. Ingat nikmat aku, ketika tentera serang kamu, aku hantar mari tentera yang kamu tak nampak, hantar mari angin, ingat. Allahu akbar. Kita yang baca cerita ayat ni pun kita rasa nampak nikmat tu sangat besar kepada para sahabat daripada ketakutan. Makanan tak cukup sampai kemenangan. Dengan pertolongan Allah tanpa ada peperangan. Dalam peperangan Uhud, ingat, sahabat sebahagiannya masih fobia. Dalam peperangan Uhud, kita ada tentera, kita ada, tapi 70 orang mati syahid. Depan Nabi, sahabat bergelimpangan syahid. Adakah dengan tentera Ahzab 10,000 akan lanyak kita lebih daripada 70 orang? Mungkin 700 orang mati? Tak. Beberapa orang sahabat je yang kena panah, dan di kalangan kafir pun tak mati juga. Tapi apa? Tapi mereka kalah. Habis kita. Baik. Dari sudut ilmiah pula, kita masuk dari sudut ilmiah perbincangan yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu sampai wa tazunnuna billahi zununa. Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada orang yang beriman. Jadi sebab
martabat sahabat tu berbeza-beza. Ada yang martabat tinggi, kan? Ada yang martabat biasa, yang baru masuk Islam. Jadi ada yang sangka pelik-pelik. Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni orang yang tinggi dia punya martabat sudah pasti tak akan goyah, tak akan koyak sama sekali. Maka mereka ni sangkaan mereka Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Tapi sahabat yang baru masuk Islam, yang duk attack kemunafikin, ada yang goyah. Betul Muhammad ni cakap besar. Nak ambil Yaman lah, ambil Parsi, ambil Rom, nak pergi buang air ke tandah pun takut. Itu macam-macam. Maka yang keempat, Izja'atkum junudun, ketika Allah Ta'ala hantar mari tentera yang tak nampak, angin dengan malaikat, kanat hazihi rih mu'jizatul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angin ini mukjizat, betul-betul mukjizat Nabi. Sebab apa? Ini tentera Islam di sini. Depan kita parit. Selepas parit, tentera kafir. Angin dia boleh channel dia punya laluan angin, dia tak masuk belah parit. Dia pergi belah parit ni, zoom. Perau, tabuk habis kemah. Sejuk, terbalik periuk. Tentera Islam biasa. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh channelkan dia punya perjalanan angin tu nak pergi mana. Allahu Akbar. Ini kalau angin tak ada tuan, dia lanyak habis tu. Orang Islam selamat, yang kafirnya pula terbalik habis dia punya kemah. Ada lagi cerita dia, nantilah. Yang kelima, izja'atkum junudun fa'arsalna alaihim riha. Mana Allah Ta'ala hantar mari tentera dia angin. Fasallata alaihim hawa farraka syamlahum. Angin telah memisahkan tentera Ahzab. Demikianlah juga oleh kerana mereka datang kerana hawa nafsu, Allah Ta'ala hantar mari angin memisahkan mereka sendiri. Jadi dia panggil yursila ilaihi alaihim al-hawa alladhi farraqa. Ini bahasa Arab tuan. Hawa, al-hawa, ha, waw, ya. Dengan al-hawa'u. Tulis sikit yang boleh bahasa Arab tu. Al-hawa dengan mana hawa nafsu. Mereka berkumpul dengan sebab hawa nafsu. Nak lanyak Islam, nak kenakkan Nabi. Allah hantar mari hawa, angin yang memisahkan tentera mereka. Masya Allah, bainal hawa wal hawa. Sama juga kita kadang-kadang kita tulis bahasa Melayu hawa, H-A-W-A belakang tu. Hawa, hawa lah. Yang tu hawa, ha, waw, ya. Yang kedua ni hawa, ha, waw, alif hamzah. Mana penulis tu? Tulis. Biar orang-orang yang tadabbur ni nampak. Masya Allah. Hawa dengan hawa. Memari dengan hawa nafsu, aku pecahkan kamu dengan hawa angin. Masya Allah. Jelah molek pada kita ni. Yang keenam, izja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ayat ini hazihil malaikah wal musyrikuna minal ahzab qad syamilahuma ma'ad ismu al junud. Malaikat walaupun tak nampak, angin walaupun tak nampak, mereka juga dianggap sebagai tentera. Allah Ta'ala sebut la ya'lamu junuda rabbika illahu. Kamu tak tahu tentera Allah Ta'ala ni, kecuali Allah saja yang tahu tentera dia. Jadi tentera Allah Ta'ala pelbagai. Kadang-kadang dia hantar mari angin. Ada kala malaikat. Ada waktunya hayawan-hayawan kecil-kecil. Tentera Allah Ta'ala dia tak hantar hak besar-besar. Dia tak hantar gajah mari serang. Bila gajah mari serang, binatang yang paling besar, Allah hantar mari hayawan yang kecil untuk binasa. Nama dia burung ababil. Masya Allah.
Puak-puak nak zaman Nabi Musa dulu, besar kerah kepala. Allah hantar mari jarat, belalang. Belalang ni sedap ya, boleh makan. Ambil belalang, masuk dalam api, ui sedap, ngunyak-ngunyak dah. Tentera. Sebab tu ada orang tanya ulama, Kawik ni tentera Allah ke tidak? Kita kata boleh jadi, wallahu alam. Sebab kedatangan Kawik telah mampu menutup pusat-pusat hiburan, pusat maksiat, pusat judi, pusat arak, kilang, semua tutup. Termasuklah masjid tutup juga dengan sebab Kawik. Sebab kecuaian kita tak berani menutup pusat maksiat, Allah mari hantar mari Kawik, dia tutup sekali rumah ibadat kita, tempat ibadat kita. Sebab kita tidak berani untuk lawan perkara tersebut. Allahu Akbar. Tentera Allah. Yang ketujuh, wa izzaghatil absar. Allah buat gambaran, satu gambarannya jelas, mata terbeliak, ramainya. Wa balagatil qulubul hanajir, hati sampai ke halkum, mata sombak dah hati kita ni. Jawabnya anna khaufal insan. Takut kita kepada tentera, takut kita kepada harimau, takut kita kepada ular, skorpion, itu dia panggil khauf at-tabi'i. La yu'addu syirkan. Tidak syirik. Mu takut kau ular, syirik awak. Oh, takut pada Allah Ta'ala. Biar cerdik lah kita ni cakap. Dia panggil benda tabi'i, itu tak salah. Sama juga, tuan, saya nak minta tolong angkat barang boleh? Syirik ni. Awak akan belajar akidah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong dengan Allah. Ni apa minta tolong aku? Ini kebodohan yang melampau kita bercakap macam ni. Ingat ni. Dia kata takut tabi'i tak jadi masalah. Tapi takut luar tabi'i. Macam ada orang sure kan, kalau kita nak selamat kawasan kita ni, kita kena panggil penjaga-penjaga kawasan ni. Siapa penjaga kawasan ni? Siapa dia? Mana ayat Quran, mana dalil yang kata Nabi kata Allah lantik jaga kawasan, penghulu kawasan. Penjaga kawasan ni penghulu kampung kita. Rela JKK. Jadi kita pergi panggil jin pula, panggil seruan-seruan. Kita kena ingat, bila kita menyeru benda ni, bermakna pergantungan hati kita pada benda tu. Lah, yang kita panggil Pak Mak, tolong baiki rumah saya, tolong angkat barang, tolong. Kita bukan gantung hati dengan Pak Mak, kita suruh Pak Mak buat kerja, kita bagi duit dengan dia. Ini kita kena cerdik, tuan-tuan. Sebab itulah nak jaga akidah umat ni, pemikiran kita kena cerdik. Jangan label kita ni macam orang kampung, cakap yang orang kampung yang tak belajar. Orang kampung lebih cerdik kadang-kadang dalam bab ini, dalam bab tawakal kepada Allah. Saya pergi tengok sahabat saya ni, anak sepupu saya, dia ni orang panggil yang juru ambil madu lebah. Saya kata tawakalmu lebih tinggi daripada kami yang belajar kitab tawakal. Dia tak ada pakai emas, tak ada pakai apa, naik gitu je ambil lebah. Orang model-model ni pakai dia punya macam apa ni, makhluk asing itu pakaian, dia tak ada apa. Bismillah tawakal Allah. Kita kata Masya Allah. Jadi kita kena cerdik. Nak panggil orang minta tolong, oleh kerana kita baca hadis bila minta tolong Allah, jadi mu minta tolong aku, mu syirik. Masya Allah. Saya nak buka pasti semula awak masuk orang dalam kelas ni, biar faham dia punya keadaan. Penat kita macam tu. Jadi panggil benda-benda gaib, benda yang tak nampak. Bila kita panggil, kita menyeru orang tu, bermakna pergantungan hati kita kepada dia. Tak sama dengan kita panggil tukang baiki pahit rumah kita. Biar jelas. Yang ke-8. Wa tazunnuna billahi zununa, kamu menyangka pada Allah Ta'ala dengan macam-macam sangkaan, annal makhawif, bila mari sifat takut, turbikul insan, menyebabkan kita jadi tak stabil, tak tenang. Pemikiran kita mikir macam-macam. Sebab itulah kadang-kadang bila orang terlalu berfikir, dalam tidur dia akan mimpi macam-macam. Sebab dia ada khayal benda tu. Jadi kita pun bila orang takut ni, gambaran dia sangkaan dia macam-macam. Allah Ta'ala tak tolong kita dah. Allah Ta'ala tak bela kita macam-macam. Walahanya Allah Ta'ala nak uji. Tuhan kata hunalika ubtuliyal mu'minun, diuji orang mukmin. Maka yang ke-9,
keadaan orang mukmin waktu tak stabil tu memang goyah lah. Kalau kita tengok dia macam stres ke apa, kita jangan ambil, itulah kita bagi tenangkan dia. Bila dia tak hilang benda tu, dia akan stabil balik lah kan. Iza staqarat hal arafal haqqa. Bila keadaan dah pulih balik, dia pun tenang, dia akan mikir dengan waras, dia akan mikir dengan rasional, dia akan mikir dengan apa ni, dengan cara yang baik. Yang terakhir, yang ni buka minda sikit. Buka minda, buka kalam, tulis baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sebelah. Hunalika betuliyal mu'minun. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman. Ubetulia, diuji. Dalam bahasa orang belajar bahasa Arab, bunyat bilil fi'l lil maf'ul. Dia panggil bina maf'ul. Ubetulia, diuji. Wal mubtali, yang menguji siapa? Allah. Kenapa Allah tak sebut ibtalaitu, aku uji kamu? La, diuji kamu. Dalam ayat ni Tuhan Allah kata di ulama tadabbur, fahuwa subhanahu fi maqamil khairi yudhifu syai'a ila nafsihi tamadduhan. Dalam bila Tuhan nak bagi benda, dia akan sebut dia. Dia kata, ya ayyuhalladzina uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah ke atas kamu. Waktu sebut nikmat, Tuhan sebut nama dia. Ini sebahkan daripada dirinya, Jalla wa Ala, Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil maqam tamadduh, makam pujian. Tapi di tempat Allah Ta'ala nak uji, Tuhan tak kata aku uji kamu. La, ubtulia, diuji orang mukmin. Yang menguji itu Allah juga. Yang beri rezeki pun Allah, yang beri keterangan Allah, yang beri ujian Allah. Tapi uslub yang baik Tuhan sebut pada diri dia, ni'matallahi alaikum. Tapi waktu uji Tuhan kata hunalika ubtuliyal mu'minun, orang mukmin diuji. Allahu akbar. Tuan-tuan, insya-Allah makin kita ikut tadabbur, makin terasa kemanisannya kita ilmu Al-Quran ini, insya-Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang mencintai Al-Quran, orang yang faham Al-Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma zidna ilma. Nabi Allah Ta'ala ajar kepada Nabi supaya minta ilmu. Kata belakang, Allahumma Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Pagi petang kita baca doa ni, dengan doa yang Nabi kita ajak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tambah satu lagi, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah kepada aku ilmu yang bermanfaat, ilmu boleh faham Al-Quran, ilmu beramal dengan Quran, ilmu berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu nak menjauhkan diri daripada khurafat dan benda-benda yang bid'ah, benda-benda mungkar dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah 10 perbincangan kita. Mudah-mudahan manfaat sentiasa kita kutip, faedah kita kutip, manfaat kepahaman dan beramal juga kita tambah setiap hari, insya-Allah. Subhanakallah alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.